Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Salam petang Jumaat. Kita berada pada waktu yang mustajab doa. Ahlan Hardi Suhaimi, Arif Taib, Nur Hayati Yahya, Habibah Abdul Aziz, Zimah Don, Galik Spray, kemudian Bunga Lawang, Safia Sapian, Jamaliyah Manab dan juga sahabat-sahabat yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Terima kasih kepada semua yang mendoakan. Moga-moga doa yang sama adalah untuk sahabat-sahabat semua. Lalu pada petang ini kita nak sambung pembacaan kitab Al-Adhkar Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita telah tiba pada muka surat yang menceritakan tentang bacaan rukuk. Kita telah tiba pada muka surat yang ke 133. Kita telah tiba pada muka surat 133. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Lalu mohon catat di ruang komen muka surat 133 pada tajuk fasal makruh membaca ayat Al-Quran ketika mana rukuk. Sambil itu, sambil kita memperbetulkan dahulu niat, mohon sebaik sahabat maklumkan bagaimana suara saya pada petang ini. Adakah suara saya jelas ataupun sebaliknya, mohon maklumkan tentang suara saya. Lalu sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ila al huda wa dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu ada yang kata jelas daripada Pagoh, Kak Saadia Hassan, Siti Fatimah Dahaban, Bandar Baru Bangi, Muhammad Badrul Syam jelas, Fazil Hashim, Farid Raja jelas, kemudian Az-Zahra pun sebut Kelantan jelas, Bunga Lawang, Rawang jelas, Ummi Zaihadi Kuantan, kemudian Princess Ausalia, your voice is clear, terima kasih. Dan juga Alhamdulillah ramai yang memberi maklum balas. Saya harap suara saya adalah jelas. Kita telah tiba pada fasal kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ada yang kata dengar sambil masak, belum siap lagi, Masya Allah. Lalu apa moga-moga adalah masakan yang baik, masakan yang mendatangkan keberkatan. Okey, lalu kita tiba pada bab yang ke 100, muka surat 133, kata Imam Nawawi fasal pada makruh membaca ayat Al-Quran ketika mana rukuk. Lalu ketika mana dalam keadaan rukuk, kita dah belajar ada beberapa zikir dia, banyak zikir dia, lebih kurang 6 zikir dia. Maka boleh tak pada waktu itu kita nak baca ayat Al-Quran? Boleh ke ketika mana pada waktu itu kita nak baca ayat Al-Quran? Hukumnya adalah makruh, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sebab itu kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa yukrahu, dan tidak dianjurkan. Terjemah tak dianjurkan ini adalah kurang jelas. Bagus diterjemahkan sebagai makruh sahaja. Lalu sahabat-sahabat yang ada pen, maka ambil pen dan tulis di situ, di tempat ganti tidak dianjurkan, tulis perkataan makruh. Sebab Imam Nawawi sendiri pada waktu itu meletakkan perkataan makruh. Lalu kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa yukrahu, dan adalah makruh. Apakah yang makruh? Makruh membaca Al-Quran. Lalu makruh di sini makruh tahrimi ataupun tanzihi. Kata Ibnu Allan dan juga para ulama Syafi'i, makruh tanzihi. Lalu satu sebutkan di situ wa yukrahu,
dan makruh. Perkataan tidak dianjurkan itu kurang jelas. Lalu hukumnya adalah makruh. Makruh apa? Makruh tanzihi. Membaca Al-Quran ketika mana rukuk dan sujud. Bahkan kata Ibnu Allan rahimahullahu ta'ala, wa kadha fi baqil adhkar, dan hukumnya makruh membaca Al-Quran pada waktu yang selain rukuk dan sujud juga, kecuali waktu berdiri. Ketika mana qiyam pada waktu itu tidak makruh. Ketika mana i'tidal makruh. Ketika mana duduk antara dua sujud makruh. Ketika mana tasyahud makruh. Lalu dalam kitab ini Imam Nawawi sebut hanya waktu rukuk dan sujud makruh. Tapi kata para ulama mazhab Syafi'i, pada semua keadaan selain daripada qiyam berdiri, maka pada waktu itu adalah makruh untuk membaca Al-Quran. Lalu ini adalah pandangan kata Imam Nawawi menurut pendapat yang paling sahih. Okey, menurut pendapat yang paling sahih, adakah batal bila baca juga Al-Fatihah ataupun boleh bila membaca ayat Al-Quran? Contohnya waktu rukuk dia baca, waktu sujud dia baca, ketika mana i'tidal dia baca, tasyahud dia baca, sentiasa baca ayat Al-Quran. Kata Imam Nawawi, menurut pendapat yang paling sahih, apabila membaca surah Al-Fatihah ataupun apa-apa surah yang lain ketika rukuk ataupun ketika mana waktu yang lain, maka solatnya tak batal. Tak batal. Ianya adalah makruh tapi tak batal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Doa yang dalam Al-Quran makruh juga ke ustaz? Kalau dengan niat doa tidak. Kalau dengan niat doa, tidak. Tetapi afdalnya, kata para ulama, baca apa yang diajar oleh baginda Nabi SAW. Sebagai contoh, doa untuk rukuk ada 6 doa. Ini tak batal. Ianya tidak makruh kalaulah dengan niat doa. Tetapi masih juga kata Ibnu Allan dalam kitab Futuhatul Rabbaniyah, afdalnya kita cuba untuk membaca doa yang Nabi SAW baca. Contohnya dalam rukuk ada 6 doa. 6 doa yang mana sangat panjang. Nanti dalam i'tidal ada lagi bacaan, dalam sujud ada lagi bacaan, maka ambil yang afdal. Daripada sudut, kalaulah diniatkan doa, maka pada waktu itu tidak makruh. Diniatkan doa, pada waktu itu tidak makruh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, kata Imam Nawawi di sini, okey, namun sebahagian daripada kami mengatakan solatnya batal. Sebahagian daripada kami mengatakan solatnya batal. Kenapa? Sebab memang ada perkataan Nabi larang pada waktu itu untuk membaca Al-Quran ketika mana rukuk dan sujud. Di mana? Pada riwayat-riwayat yang berikut. Saya nampak ramai yang dah join, yang dah bersama. Lalu mohon jasa baik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas dan juga tag rakan-rakan yang lain. Kongsikan. Kalaulah sahabat-sahabat rasa bermanfaat, maka kongsikan. Kalaulah rasa belajar sesuatu, maka kongsikan. Ataupun tag rakan-rakan. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Saya nak mengajar dekat seluruh platform Facebook memang tak mampu, ataupun seluruh platform Facebook masjid-masjid tak mampu. Yang mampu hanya di Facebook sendiri. Maka yang menyampaikan kepada yang lain adalah sahabat-sahabat. Kalaulah rasa bermanfaat, adanya sesuatu yang belajar, maka kongsikan, sharekan, supaya lebih ramai yang dapat bersama. Maka kenapa ada yang mengatakan batal? Disebabkan riwayat-riwayat yang berikut. Namun pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i tidak batal, hukumnya adalah makruh tanzihi. Lalu kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dalam Sahih Muslim, dalam Sahih Muslim, bahkan kata Ibnu Allan, riwayat ini bukan sekadar dalam Sahih Muslim, ada juga dalam riwayat Abu Daud, ada juga dalam riwayat Tirmizi, ada juga dalam riwayat Nasa'i. Maka kata Imam Nawawi, dalam Sahih Muslim, Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Nabi SAW telah melarangku membaca Al-Quran ketika mana rukuk mahupun sujud. Lalu waktu rukuk dan sujud, Nabi SAW pada waktu itu larang Sayyidina Ali untuk membaca Al-Quran. Teks bahasa Arabnya berbunyi, apakah berbunyi? Nahani
an aqra'a raki'an aw sajida. Terjemahan dia apa? Terjemahan yang ada pada riwayat 137 itu. Nabi melarang Sayyidina Ali pada waktu itu untuk membaca Al-Quran ketika mana rukuk dan sujud, kerana ada zikirnya, kerana ada bacaannya, kerana ada tasbihnya yang kita dah belajar pada muka surat 132 dan 131. Seterusnya dalam Sahih Muslim daripada riwayat Abdullah bin Abbas. Lalu hadis yang ke-138 ini adalah sebenarnya sebahagian daripada hadis 136. Lalu hadis ni sebenarnya panjang. Hadis 136, hadis 138 sebenarnya adalah hadis yang sama. Sebenarnya adalah hadis yang sama. Allahumma salli ala sayyidina. Hadis tu panjang, yang mana hadis riwayat Muslim. Lalu 136, 138 sebenarnya adalah hadis yang sama. Fa ammar ruku' fa azimu fihi rabb dan sebagainya. Maka dalam Sahih Muslim, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inni nuhitu an aqra'al Qur'ana raki'an aw sajida." Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, Nabi melarang Sayyidina Ali. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri menyebut aku dilarang. Ketahuilah bahawa sesungguhnya aku dilarang bagi membaca Al-Quran ketika mana rukuk ataupun sujud, kerana ianya mempunyai zikir-zikir yang tersendiri pada waktu itu. Sebab itu daripada perkataan an-nahyu, perkataan larangan. Sebab itu sebahagian ulama mazhab Syafi'i kata batal kalau dia baca Al-Quran. Tetapi pendapat yang paling asah, pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i kata Imam Nawawi, ianya tidak batal. Tetapi adalah makruh, kadang-kala doa-doa yang sabit daripada Nabi pada waktu rukuk pun kita tidak baca semuanya lagi. Maka amalkan yang itu, cuba untuk baca yang itu. Moga-moga Allah kurniakan kepada kita taufik untuk mengamalkannya. Seterusnya, lalu ini satu poin, yang mana membaca Al-Quran ketika mana rukuk dan sujud ataupun pada keadaan selain daripada qiyam berdiri tidak membatalkan salat, akan tetapi pada waktu itu hukumnya adalah makruh tanzihi. Bab yang ketujuh, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, zikir ketika mana bangun daripada rukuk dan berdiri i'tidal. Sebab itu Imam Nawawi meletakkan tajuk babu ma yaquluhu fi raf'i ra'sihi minar ruku' wa fi i'tidalih, bila dia bangun daripada rukuk dan ketika mana berdiri ketika bangun daripada rukuk ataupun kita panggil i'tidal. Kata Imam Nawawi rahimahullah, was sunnatu an yaqula hala raf'i ra'sih. Kata Imam Nawawi, ketika mana bangun daripada rukuk disunatkan. Lalu ketika mana bangun daripada rukuk disunatkan. Sambil itu ada satu lagi sunnah, iaitu mengangkat tangan. Ma'araf iyadai, kata Ibnu Allan. Maka boleh catat di situ, ketika mana bangun daripada rukuk disunatkan membaca, tambah di situ beserta mengangkat kedua tangan. Lalu angkat kedua tangan ketika mana bangun daripada rukuk pun adalah sunat yang tersendiri. Selain daripada membaca bacaan-bacaan yang kita akan belajar ini, ianya adalah sunat yang tersendiri juga. Okey, lalu nak baca Sami Allahu liman hamidah ini daripada bila? Adakah bila dah, contohnya tengah rukuk, bila dah berdiri tegak baru baca Sami Allahu liman hamidah, ataupun waktu bila? Kata para ulama mazhab Syafi'i, kata Ibnu Allan, wa yakunu ma'budu raf'i ra'sihi qawluhu sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah nak sebut daripada bila? Ketika mana kepala mula diangkat daripada rukuk, waktu itu dah mula baca Sami Allahu liman hamidah. Lalu ketika mana dalam rukuk, nak bangun daripada rukuk untuk i'tidal, Sami Allahu liman hamidah. Bukannya ketika mana dah berdiri tegak baru Sami Allahu liman hamidah. Maka itu yang sunnatnya, kata Ibnu Allan rahimahullahu ta'ala. Lalu apakah ungkapan yang sunat ketika mana bangun daripada rukuk? Kata Imam Nawawi, membaca Sami Allahu liman hamidah. Apakah terjemahannya? Allah mendengar. Sami'a maksudnya mendengar.
Namun kata para ulama, maksud daripada sami'a mendengar adalah ajaba, Allah menyahut. Dan maksud daripada Allah menyahut adalah taqabbala, Allah menerima. Lalu maksud daripada Allah mendengar, Allah Maha mendengar, Allah sami'. Maksud daripada mendengar sebenarnya merujuk kepada Allah menyahut, dan maksudnya daripada itu adalah Allah terima. Dan bila Allah terima, maka Allah akan berikan ganjaran dan pahala. Sebab itulah maksud daripada sami'a taqabbala au ajaba. Maksudnya Allah terima. Sami'a Allah, Allah mendengar, liman hamidah, kepada orang yang memujinya. Sebab itu pada nota kaki yang ke-86 kita nampak maksud daripada Allah mendengar adalah apakah dia? Allah memakbulkan dan Allah memberi pahala atas pujiannya. Itu maksud dia. Maksud daripada mendengar, Allah mendengar adalah Allah kabul dan Allah berikan pahala. Ahlan Kak Kamizah, terima kasih kepada yang sharekan learning point. Saya tak dapat nak hargai kerana sangat-sangat membantu. Ada orang dia lebih mudah faham bila dengar, ada orang dia lebih mudah faham bila baca. Saya tak pasti apa istilah-istilahnya. Ada orang lebih faham bila melihat. Lalu sebab itu ketika mana saya kongsikan yang mana pada waktu itu boleh didengari, tetapi ada orang dia lebih mudah faham bila dibaca. Lalu jangan sahabat-sahabat anggap remeh pada waktu itu nak tulis komen. Ya, kita faham, Alhamdulillah, syukur Allah beri pemahaman kepada kita. Tapi ada yang mana tak faham, lalu dia lebih jelas bila dia dengar dan kemudian dia lihat tulisan. Saya tak pasti apa istilahnya. Ada orang dia lebih mudah faham dengan pendengaran ataupun hafal, ada yang dengan penglihatan dan sebagainya. Lalu sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, seterusnya kata Imam Nawawi, apabila seseorang mengucapkan, sebab itu kata Imam Nawawi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, walau qala, apabila seseorang mengucapkan, dia tak ucap sami Allahu liman hamidah. Pada sami Allahu liman hamidah ada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ada 4 perkataan. Sami'a, Allah liman hamidah, ada 4 perkataan. Lalu dia pada waktu itu tukar-tukar kedudukan perkataan. Sami'a kedudukan yang pertama, Allah, lafaz Allah pada kedudukan yang kedua, perkataan liman pada perkataan yang ketiga, hamidah pada perkataan yang keempat. Lalu pada waktu itu sami'allahu liman hamidah itu yang dalam riwayat. Tapi apa keadaan bila ada orang tukar-tukar? Ya, macam mana contohnya? Imam Nawawi bawakan contoh. Sebab itu kata Imam Nawawi, kalaulah ada orang yang pada waktu itu mengucapkan man hamidallah sami'alah, sesiapa yang muji Allah, Allah mendengarnya. Dia terbalikkan, pada waktu itu dia ubah susunan. Apa? Daripada sami'allahu liman hamidah, muka surat yang ke-134, dia baca man hamidallahu sami'alah, siapa yang memuji Allah, dia mendengar. Apakah keadaan dia? Adakah batal solat bila diubah-ubah perkataan itu? Kata Imam Nawawi, maka boleh, maksudnya tak batal. Apakah maksud daripada perkataan jaza boleh itu? Kita kena lihat nota kaki yang ke-87. Okey. Kata Ibnu Allan, sebenarnya ini dinukilkan daripada Ibnu Allan. Kata Ibnu Allan, tetapi bacaan pertama lebih afdal. Baca kerana itu sabit daripada riwayat. Kerana berdasarkan sunnah. Boleh juga membaca man hamidallahu sami'ahu. Di sini dia ubah lagi yang perkataan yang dalam pada awal muka surat sami'alah. Ini bukan sami'alah, sami'ahu. Yang bacaan yang seterusnya, nota kaki yang ke-87. Sesiapa yang memuji Allah, Allah mendengarnya. Hal ini dibolehkan. Kenapa dibolehkan? Kerana ada persamaan, kemiripan lafaz dan kesamaan makna. Berbeza dengan lafaz Allahu Akbar. Itu sangat berbeza. Maka itu tidak dikira. Lalu daripada sini kita belajar, kalaulah ada pada waktu itu seseorang dia mengucapkan perkataan bangun daripada rukuk, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, adakah pada waktu itu perlu mufarakah? Jawapannya tidak, sebab ianya tidak membatalkan solat. Cumanya orang itu pada waktu itu meninggalkan perkara yang
afdal, perkara yang utama, kata Imam Nawawi. Okey, hal ini ditegaskan oleh Imam Asy-Syafi'i sendiri dalam kitab beliau Al-Um. Lalu ketika mana bangun daripada rukuk, sepanjang itu kita baca Sami'allahu liman hamidah. Kata Imam Nawawi, selepas dah berdiri tegak, nak baca apa? Contohnya, pergerakan dalam rukuk ada 6 doa dia yang kita dah baca. Kemudian daripada pergerakan itu, nak pergi kepada i'tidal, Sami'allahu liman hamidah. Sepanjang itu ungkapan Sami'allahu liman hamidah. Tetapi bila dah berdiri i'tidal, adakah dah habis, tak payah baca apa-apa, ataupun ada doa dia? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, ada doanya. Apakah doanya? Imam Nawawi bawakan dahulu bacaan, barulah Imam Nawawi membawakan dalil-dalil untuknya. Kata Imam Nawawi, maka pada waktu itu bacalah Rabbana. Sama-sama sahabat ikut. Saya harap sahabat-sahabat dapat ikut bersama. Lalu ahlan-ahlan kepada yang baru join, lalu mohon sahabat-sahabat ikut kepada yang bersama. Lalu mohon sahabat-sahabat untuk ikut. Lalu apakah dia? Rabbana lakal hamdu hamdan. Sama-sama ikut. Rabbana lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi mil'us samawat wa mil'ul ard. Lalu perkataan mil'u boleh baca dua-dua. Boleh baca mil'u baris depan dan boleh baca mil'a baris atas. Boleh baca mil'a baris atas. Lalu mil'us samawat wa mil'ul ard wa ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ahlas sana' wal majd ahaqqu ma qala al 'abd wa kulluna laka 'abd la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana' wa la yanfa'u zal jaddi minkal jad. Panjang doa ini. Apa dalilnya? Kejap lagi kita akan baca pada riwayat 141, hadis riwayat Muslim daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Itu dalilnya. Dan ada juga beberapa riwayat yang lain. Lalu kata Imam Nawawi, bangun daripada rukuk waktu i'tidal, bacalah doa ini. Lalu Sami'allahu liman hamidah daripada rukuk kepada i'tidal. Tapi pada waktu i'tidal, baca doa ini. Rabbana lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Saya biasa baca baris atas. Dua-dua boleh. Mil'a boleh, mil'u boleh. Kata Ibnu Allan, kilahuma jaiz. Kedua-duanya adalah boleh. Mil'as samawati wa mil'al ard wa ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du ahlas thana'i wal majd ahaqqu ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abd la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Panjang ke tak panjang? Panjang. Tapi saya pasti ada di antara sahabat-sahabat yang pernah belajar dan juga pernah mengamalkan. Lalu kepada yang belum, cuba untuk amalkan. Lagi-lagi bila solat sendiri. Kalau dengan solat dengan imam memang tak sempat, kerana imam pun pada waktu itu ikhtisar kerana meraihkan makmum. Tapi bila solat sendiri, maka pada waktu itu bacalah zikir ini. Apakah terjemahannya? Rabbana, Tuhan kami, lakal hamd, bagimu segala pujian, hamdan, pujian, kathiran, yang banyak, tayyiba, pujian yang baik, mubarakah, pujian yang penuh dengan keberkatan, fi, apa sepenuhnya, mil as-samawat, pujian yang sepenuh langit, wa mil al-ard, dan pujian yang sepenuh bumi, wa ma bainahuma, dan pujian yang memenuhi di antara apa yang berada di antara langit dan bumi, wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du, dan pujian sepenuh apa pun yang engkau kehendaki selainnya, iaitu selain langit dan bumi dan apa yang ada di antara langit dan bumi. Wahai zat yang berhak mendapat pujian,
ahlas sana'i wal majd, wahai zat yang berhak mendapat puja dan pujian, inilah yang paling benar daripada yang dikatakan oleh seorang hamba. Wa kulluna laka abd, sedangkan setiap daripada kami adalah hamba bagimu. La mani'a lima a'tait, tiada yang dapat menghalang apa yang engkau berikan. Wala mu'tiya lima mana', dan tidak ada yang boleh memberi apa yang engkau halang. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, dan tiada yang bermanfaat kekayaan itu di sisimu. Namun wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd ada terjemahan yang lain, tetapi penterjemah memilih pada waktu ini akan riwayat ini. Lalu ini doa dia. Dan apa pula dalilnya? Kita dah faham cara Imam Nawawi. Dia bawakan tentang hukum, tentang doa, barulah kemudian dia bawa dalil-dalilnya. Dan kita boleh lihat yang mana pada waktu itu dalilnya adalah daripada riwayat 139 hinggalah riwayat 143. Sehinggalah riwayat 143. Okey. Adakah jelas suara saya? Adakah jelas suara saya ataupun bagaimana? Mohon maklum balas sahabat-sahabat, adakah jelas suara saya ataupun tak jelas? Mohon maklum balas daripada sahabat-sahabat. Ahlan. Okey. Lalu kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Okey, ramai yang kata jelas. Terima kasih kepada yang memberi maklum balas. Okey, Imam Nawawi mula membawakan dalil. Dalil yang begitu banyak. Apakah dalil-dalil yang Imam Nawawi bawa? Imam Nawawi membawakan riwayat yang pertama, riwayat yang ke-139. Kata Imam Nawawi, dan kami meriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan juga dalam Sahih Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, Sami'allahu liman hamidah, yang mana Allah mendengar orang yang memujinya. Maka Nabi SAW ungkapkan itu ketika mana bangun daripada rukuk, ketika mana menegakkan punggungnya. Perkataan dalam hadis adalah sulb. Lalu sulb lebih tepat kepada belakang dia. Lalu tukarkan punggung kepada belakang. Lalu mohon sahabat-sahabat tukarkan punggung kepada belakang. Ketika mana baginda menegakkan belakang baginda daripada rukuk dan selepas berdiri dengan sempurna. Lalu ini menjadi dalil bahawa waktu bila nak baca doa itu, lalu jawapannya adalah ketika mana dah berdiri tegak. Ketika mana dah berdiri tegak, seperti mana kita baca daripada riwayat Nabi SAW dalam Sahih Bukhari ini dan juga Sahih Muslim. Maka ketika mana dah berdiri tegak, Nabi SAW mengucapkan Rabbana lakal hamd. Lalu ini riwayat tanpa waw, Rabbana lakal hamd. Lalu ini riwayat tanpa waw. Apakah terjemahannya? Tuhan kami, bagimu segala pujian. Lalu riwayat ini sampai sini sahaja. Saya rasa saya kena berhenti sebab ada bunyi bising. Ada orang sembuh. Saya pun tak gunakan mic. Lalu sebenarnya saya kena cakap dengan suara yang kuat. Saya kena cakap dengan suara yang kuat sebenarnya. Lalu kita akan sambung kemudian sebab ada orang sembuh. Ada orang sembuh untuk nyamuk di kawasan rumah ini. Lalu kita akan sambung kemudian insya-Allah. Moga-moga bermanfaat kepada yang kali pertama join. Jemput join Telegram channel Kuliah Umar Aziz. Jemput join. Terima kasih semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.